Assalamualaikum hai korang, terima kasih sudah singgah ke channel aku. Kalau disebut mengenai kecantikan, apa yang terlintas dalam fikiran korang? Zaman sekarang ni bukan wanita je nak kelihatan cantik, tetapi lelaki pun tak nak kalah juga untuk kelihatan menarik. Setiap orang mesti ada standard kecantikan korang masing-masing kan. Ada yang anggap putih kurus tu cantik. Bagi lelaki pula, mungkin korang suka bentuk badan yang tegap dan juga berotot. Masing-masing ada cita rasa masing-masing kan. Tak heranlah ramai yang sanggup berhabis masa, tenaga, duit mahupun menahan rasa sakit untuk kelihatan menarik kan. Bak kata orang beauty is pain. Tapi persoalannya, sampai tahap mana kesakitan yang korang sanggup tahan untuk mencapai target kecantikan korang. So video kali ni aku nak kongsikan dengan korang beberapa tradisi menyakitkan dan dalam kategori ekstrim jugalah yang masih diamalkan ataupun pernah diamalkan oleh beberapa masyarakat dunia untuk kelihatan cantik dan juga menarik. Sebelum tu jangan lupa untuk bantu bangunkan channel aku dengan tekan tombol subscribe, like dan juga komen video ni. Tak kena bayar pun korang, jangan malu-malu, jangan sesegan, okey? Tradisi meruncingkan gigi Indonesia. Bagi masyarakat suku Mentawai di Kepulauan Mentawai Indonesia, tradisi meruncingkan gigi dilakukan kepada wanita yang memasuki usia perkahwinan. Mereka menganggap wanita yang melakukan tradisi ini akan kelihatan lebih cantik dan juga boleh menghilangkan 6 sifat buruk yang berada di dalam diri wanita terbabit yang dikenali sebagai sad ripu. Tradisi ini dilakukan oleh ketua adat dengan menggunakan alatan tradisional iaitu logam dan juga kayu yang dijadikan sebagai pengetuk. Yang lebih menarik lagi, tiada bius yang diberikan kepada wanita terbabit. Mereka hanya diberikan pisang muda untuk digigit bagi menghilangkan rasa sakit. Mungkin disebabkan rasa pisang muda tu kelat yang membuatkan lidah diorang menjadi kebas. Kira bius semula jadilah kan. Mungkinlah. 4. Tradisi leher panjang Thailand. Masyarakat kita beranggapan wanita yang punya leher yang panjang dan jinjang ni cantik kan. Suku Kayan di Thailand ni, golongan wanita dia dah pun mengamalkan tradisi ni dalam usaha untuk panjangkan leher diorang. Tapi aku rasa ni dah tahap ekstrim jugalah. Pada diorang, semakin panjang leher wanita tu, semakin cantik dan berstatus tinggilah wanita terbabit dalam kalangan masyarakat. Dari usia seawal 5 tahun, kanak-kanak perempuan suku ini akan dipakaikan dengan lilitan logam yang diperbuat daripada campuran zinc dan juga tembaga yang dipanggil loyang. Loyang ni akan dililit pada leher kanak-kanak terbabit dan kekal sehinggalah mereka tua. Dikatakan lilitan ni hanya boleh dibuka pada waktu-waktu tertentu je. Contohnya semasa mereka bersalin, semasa bernikah, semasa menukar lilitan tadi kepada lilitan yang lebih panjang dan juga selepas kematian mereka. Untuk pengetahuan korang juga, sebenarnya bukanlah leher diorang yang panjang, melainkan apa yang kita nampak tu adalah ilusi dari pemakaian logam tu selama bertahun-tahun, sehingga kan menekan bahagian tulang, bahu dan juga dada diorang, sehingga menampakkan bahagian leher kelihatan lebih panjang. 3. Tradisi memakai piring di bibir Afrika. Terdapat suku Mursi dan juga Suri dari puak Surma Afrika yang mengukur kecantikan kaum wanita mereka dengan seberapa besar bibir wanita terbabit. Semakin besar bibir, semakin tinggilah hantaran yang diorang akan dapat ketika mereka berkahwin. Korang sanggup tak? Ada yang sampai 60 ekor lembu. Katakanlah ikut standard harga lembu kat Malaysia ni sekarang ni, seekor dalam 4,000. Kalikan 60, tak ke beratus ribu. Kau ada. Tradisi ni akan dilakukan kepada gadis berumur 15 hingga 16 tahun, yang mana ibu ataupun wanita lain dalam suku ini akan memotong bibir bahagian bawah gadis ni tadi, lalu diletakkan kayu berukuran kecil pada luka tersebut. Selepas luka tu sembuh, kayu tu tadi akan ditukar kepada piring tanah liat yang dibuat sendiri oleh mereka. Saiz piring tu juga akan ditukar kepada saiz yang lebih besar dari masa ke semasa. Tambahan info, beberapa batang gigi hadapan di bahagian bawah juga terpaksa dicabut untuk memberikan ruang supaya dapat menempatkan piring tu tadi. 2. Memakai potongan kayu pada bibir.
Brazil. Dalam hutan Amazon Brazil, ada satu suku iaitu suku Zoi yang mengenakan hiasan kayu yang dikenali sebagai potoru yang menembusi bahagian bibir bawah mereka. Lebih kurang sama macam suku Musi dan juga Suri daripada Afrika tadi. Cuma bezanya, suku Musi dan juga suku Suri menggunakan piring tanah liat, tapi suku Zoi ni menggunakan kayu berbentuk kon. Tradisi ni bukan sahaja dikenakan kepada golongan wanita tetapi juga golongan lelaki. Kanak-kanak berusia 7 hingga 9 tahun akan dipakaikan kayu ini dengan cara membelah bibir bahagian bawah dan menempatkan kayu potoru tadi. Seiring masa berlalu, kayu tadi akan ditukarkan pada yang lebih besar dan lebih panjang. Aku pula ngilu. 1. Lotus Lake, China. Lotus Lake ataupun kaki teratai adalah tradisi kuno masyarakat China sehinggalah abad ke-20. Terdapat 3 ukuran kaki. 3 inci dikenali sebagai Golden Lotus Lake. 4 inci pula adalah Silver Lotus Lake. Manakala 5 inci dikenali sebagai Iron Lotus Lake. Status wanita pada zaman tersebut ditentukan dengan saiz tapak kaki. Semakin kecil kaki wanita tu akan dianggap cantik dan menarik pada mata lelaki bangsawan. Wanita berkaki kecil juga dikatakan akan setia kepada suami mereka dan mereka tidak akan lari dengan lelaki lain. Yelah, nak lari macam mana kan? Nak lari macam mana? Jalan pun tertenjet. Kerana perspektif masyarakat macam tu pada zaman tu menyebabkan ibu bapa memaksa anak perempuan mereka yang masih kecil untuk mengikat kaki mereka supaya menjadi lebih kecil. Diorang juga dimomok-momokkan dengan kata-kata yang diorang tak akan berkahwin, tak akan ada lelaki yang nak masuk meminang kalau kaki diorang besar. Macamnya tak laku lah kalau kaki besar kan, macam kaki jantan kot. Mungkin lah. Ada yang mengatakan seawal usia 3 tahun mereka akan dipaksa untuk melakukan tradisi menyakitkan ni. Proses ni bermula dengan merendamkan kaki mereka ke dalam air. Kemudiannya kaki mereka akan diurut dan dilumurkan dengan minyak yang dibuat dari beberapa herba khas. Kemudiannya jari-jari kaki kanak-kanak terbabit akan dilipatkan ke bahagian perut tapak kaki kecuali bahagian ibu jari. Kaki mereka kemudiannya dililit dan diikat dengan kuat menggunakan kain yang panjang supaya kaki tersebut kekal dalam kedudukan tu. Proses ni juga selalunya dilakukan pada musim sejuk kerana mereka percaya suhu pada ketika itu dapat mengurangkan rasa sakit yang membakar. Hasil daripada proses ni tadi, tulang kanak-kanak terbabit akan patah dan cacat kekal. Lalu terhasillah Lotus Lake tadi tu. Mesti korang tertanya kenapa diorang lakukan tradisi ni kepada budak perempuan yang baru saja berumur 3 tahun. Jawapan dia adalah kerana mereka menganggap tulang kanak-kanak seusia ini mudah untuk dipatahkan. Aduh. Itu saja untuk video aku kali ni. Terima kasih kepada yang sudi menonton. Jumpa lagi kat video yang akan datang. Bye korang.